Assalamualaikum, nama saya Rosniza Alia binti Roslan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Syakira binti Awang. Assalamualaikum, nama saya Aika binti Ampandi. Nama saya Muhammad Azli bin Aminuddin. Hari ini, kami akan membincangkan tentang tajuk kami iaitu pengurusan diri menurut kaedah Islam. Pengurusan merupakan aspek penting dalam sesebuah organisasi. Ia bukan sahaja penting dalam sesebuah organisasi, malahan ia juga penting dalam institusi atau sektor. Pengurusan yang baik dan cekap dalam sesebuah organisasi akan melahirkan sebuah organisasi yang maju dan mampu untuk berdaya saing. Pengurusan dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan dabara yudabir, iaitu bermaksud memikirkan implikasi sesuatu dan melihat pada akibat sesuatu perkara itu akan berlaku. Muhammad Abdullah Al-Ghawari menegaskan walaupun tiada perkataan khusus tentang pengurusan maupun pentadbiran dalam Al-Quran, namun penggunaan perkataan yadabir dalam bahasa Arab merujuk kepada mengarah, mengendalikan, mengurus, melaksanakan, mengemudi dan mengatur. Menurut Ja'far Muhammad, pengurusan adalah satu proses yang merangkumi proses-proses pengagihan input organisasi dengan cara perancangan, perorganisasian, pengarahan dan pengawalan. Ianya untuk tujuan pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh pelanggan supaya objektif organisasi yang diinginkan itu dapat dicapai. Selain itu juga, kita lihat dari sudut pandangan barat pula, iaitu Mary Parker Pollard ialah merupakan seorang pakar pengurusan barat. Beliau mendefinisikan pengurusan ini sebagai satu seni yang melakukan sesuatu itu melalui orang lain. Selain itu juga, Profesor Syed Osman Al-Abshi juga berpendapat bahawa pengurusan ini merupakan satu proses untuk mendapat dan mencantumkan sumber kewangan, modal, tenaga manusia dan sebagainya. Ia bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi yang sama ada dalam bentuk barangan atau perkhidmatan. Beliau juga mengatakan pengurusan ini melibatkan di antara dua faktor, iaitu modal, tenaga manusia dan alam. Tenaga manusia dan alam ini digabungkan dengan kos, teknologi, kecekapan, jumlah hasil dan harta jualan serta keuntungan yang diperolehi. Akhir sekali, menurut Ahmad Ibrahim Abusin pula, pengurusan ini mengumpulkan kebolehan untuk kita menggunakan sumber alam sama ada dalam bentuk kebendaan atau kemanusiaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Untuk pengurusan kebersihan tubuh menurut kaedah Islam, seseorang Muslim hendaklah menitik beratkan tentang kebersihan tubuh badan mereka. Kebersihan badan perlu dijaga agar dapat menghindari daripada penyakit-penyakit yang dapat bersarang pada bahagian tubuh badan kita. Secara umumnya, dapat kita lihat jika seseorang itu tidak menjaga kebersihan badan diri mereka, ia akan mudah untuk dijangkiti sejenis penyakit iaitu yang dipanggil sebagai penyakit kulit. Oleh itu, ia dilakukan dengan cara pelaksanaan perawatan yang teratur dan dengan menjaga kebersihan diri setiap hari. Kebersihan badan ini lebih spesifik kepada aspek, kita bahagikan kepada 3 aspek, iaitu aspek kebersihan gigi, aspek kebersihan tangan dan aspek kebersihan rambut kepala. Okey. Untuk aspek yang pertama iaitu aspek kebersihan gigi, menjaga kebersihan gigi dan mulut ini adalah amat penting di sisi umat Islam untuk dilakukan. Jika seseorang itu tidak menjaga kebersihan mulut dan gigi mereka, ia akan tertimbul satu bau
bau mulut yang tidak sedap, dan bau itu akan mengganggu orang lain ketika kita sedang bercakap dengan mereka, dan mereka juga akan rasa tidak selesa bila bercakap dengan kita. Dalam Islam telah menegaskan bahawa seseorang itu tidak boleh mengerjakan solat ketika mereka masih ada sisa-sisa makanan di dalam mulut mereka. Seseorang Muslim itu hendaklah membasuh mulutnya dan berkumur sebanyak 3 kali sehingga sisa-sisa makanan itu keluar dari mulut mereka. Setelah hilangkan sisa-sisa makanan dari mulut mereka, barulah mereka dapat melaksanakan solat dengan tenang dan sempurna. Selain itu juga, jika kita hendak melaksanakan ibadah solat, selepas makan kita hendaklah untuk membersihkan mulut kita terlebih dahulu agar tidak ada makanan yang menempel di gigi kita yang akan menyebabkan bau tidak sedap. Oleh itu, bau itu juga akan menyebabkan seseorang itu tidak khusyuk untuk melakukan solat. Bau yang ditimbulkan ini juga akan mengganggu solat orang lain yang berada di sebelahan kita, sehingga menyebabkan solat yang dilakukan oleh orang itu terganggu dan tidak khusyuk. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada umat Islam tentang kepentingannya berkumur-kumur sebanyak 3 kali semasa mengambil wudu, serta pentingnya menjaga kebersihan gigi. Hal ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang masih menempel di celah-celah gigi kita. Yang kedua ialah tentang kebersihan tangan. Tangan ini merupakan organ tubuh badan yang paling mudah untuk dijangkiti oleh penyakit. Kedua-dua tangan ini merupakan organ yang penting untuk melakukan sesuatu kerja. Jika tangan kotor, maka tubuh badan kita sangat berisiko untuk mendapat pelbagai jenis penyakit. Sebagai seorang manusia yang peka, kita hendaklah sentiasa mencuci tangan selepas melakukan atau memegang sesuatu benda. Mencuci tangan ini sangat bermanfaat kerana ia dapat membunuh kuman penyakit yang terdapat di tangan kita. Tangan yang bersih ini dapat mencegah daripada penularan penyakit seperti diare, typhus, cancingan dan lain-lain lagi. Dalam Islam juga menegaskan bahawa kita hendaklah sentiasa membasuh tangan sebelum menjamah sesuatu hidangan. Hal ini kerana untuk mengelakkan daripada tangan kita yang kotor ini berjangkit. Jika tangan kita yang kotor ini ada kuman, untuk mengelakkan daripada berjangkit kepada makanan yang hendak kita makan. Selain itu juga, sebelum makan, kita hendaklah memastikan kuku kita ini sentiasa berada dalam keadaan pendek dan bersih. Hal ini kerana kuku yang tidak bersih dan tidak dipotong boleh menyebabkan kuman dan ia boleh menyebabkan kuman itu mudah melekat di dalam kuku-kuku kita. Di dalam Islam juga telah menegaskan bahawa hari yang sunat atau hari yang kita akan mendapat pahala bila kita memotong kuku ialah hari Jumaat. Jadi kita hendaklah sentiasa peka dengan kebersihan kuku kita dan kebersihan tangan kita sebelum menjamah sesuatu makanan. Sekali, aspek yang ketiga ialah tentang kebersihan rambut kepala. Kebersihan rambut kepala ini dilakukan dengan cara mencuci rambut, menyisir dan mengharumkan rambut. Ada pula sesetengah orang mencuba cara merawat kebersihan rambut ini supaya ia menjadi lebih terurus dan rapi. Sebagai seorang umat Islam, kita hendaklah mencuci rambut kita sekurang-kurangnya 3 kali seminggu agar rambut ini sentiasa berada dalam keadaan segar dan harum. Dalam Islam amat menegaskan bahawa seorang Muslim lelaki tidak digalakkan untuk mempunyai rambut yang panjang. Hal ini kerana untuk mengelakkan daripada menyamai mana-mana perempuan. Selain itu juga, sebagai seorang perempuan pula, kita digalakkan untuk membiarkan rambut kita menjadi panjang
supaya tidak menyamai mana-mana lelaki. Kebanyakan orang-orang pada masa kini berlumba-lumba untuk melakukan pelbagai-bagai jenis teknik dan perawatan rambut. Malahan ada juga di antara mereka sanggup menghabiskan wang untuk ke pusat kecantikan untuk merawat rambut mereka. Mereka bukan hanya ingin memiliki rambut yang cantik, namun mereka juga ingin mempunyai rambut-rambut yang sihat. Ada pepatah mengatakan bahawa rambut yang sihat adalah rambut yang bersinar, iaitu tidak kusam atau rosak, kuat, tidak kering dan bersih. Jadi, kita sebagai seorang manusia hendaklah menjaga kebersihan rambut kita agar ia tidak berbau dan apabila kita berada di sebelah orang lain, ia tidak mengganggu keselesaan orang lain ketika berada bersama kita. Okey, seterusnya ialah pengurusan makanan yang sihat. Pemakanan seimbang adalah sebuah panduan pemakanan yang memberikan segala nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan agar ianya terus sihat. Islam telah memperkenalkan plan pemakanan halalan thayyiban yang menekankan pengambilan makanan yang halal, sumber makanan yang bersih, makanan yang baik, bernutrisi serta kaedah pengambilan makanan yang betul. Mencari makanan yang halal dan bersih merupakan satu kefarduan ke atas semua umat Islam. Malah, tuntutan mencarinya juga merupakan satu ibadah. Tuntutan mencari makanan yang halal meliputi pelbagai aspek seperti aspek kebersihan, kesihatan dan penyediaannya harus diambil berat. Keadaan ini kerana ianya berkait rapat dengan aspek kesihatan seorang Muslim. Makanan yang tidak halal ataupun syubhah boleh memberi kesan kepada kesempurnaan jasmani dan pembangunan spiritual. Sebagai contoh, di pasaran terdapat lambakan produk-produk makanan yang disediakan oleh penjual-penjual, sama ada di pasaraya besar ataupun kedai-kedai makan. Ini mendorong kepada orang Islam untuk menikmati makanan tersebut. Masyarakat bebas untuk memilih makanan dan menikmati apa sahaja yang mereka inginkan. Namun sebagai orang Islam, mereka masih lagi terikat untuk mendapatkan makanan yang halal dan thayyiban. Pemilihan pola pemakanan merupakan satu perkara penting bagi melahirkan modal insan yang cemerlang. Islam telah memberi garis panduan yang terbaik dalam memilih makanan agar ia dipastikan benar-benar halal, baik serta berkualiti dan berkhasiat. Dari segi jasmani, makanan yang halal dan baik dapat memastikan tubuh badan mendapat keperluan yang secukupnya untuk berkembang sihat. Sementara dari segi rohani, makanan yang halal dapat menambah cahaya iman, menjadikan doa seseorang itu mudah dimakbulkan, mencegahkan anggota badan mengerjakan ibadah serta taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justeru, penentuan halal dan haram bagi sesuatu makanan itu amat penting dan perkara ini haruslah jelas dan dalam kehidupan harian seorang Muslim. Oleh itu, seseorang itu perlulah teliti dalam hal-hal berkaitan makanan dan pemakanan agar makanan yang diambil tidak mendatangkan kemudaratan kepada diri, sama ada dari sudut fizikal, mental, spiritual dan seterusnya terhadap pembentukan sifat-sifat mulia kemanusiaan. Sejajar dengan itu, seseorang itu seharusnya mengubah amalan pemakanan harian dengan hanya mengambil makanan yang berkhasiat dan bermutu, seimbang dan sederhana, mencukupi dan mempunyai kalori yang terkawal sesuai dengan diet yang diperlukan.
Misalnya, sekiranya seseorang itu mengambil makanan segera di waktu tengah hari untuk mengimbangi dietnya, maka disarankan untuk mengambil makanan yang disediakan di rumah. Akan tetapi, sekiranya seseorang itu mengambil makanan di luar pada waktu malam, maka pilihlah makanan jenis dari sup dan mengurangkan pengambilan snack yang mengandungi mayonis dalam menikmati hidangan seperti kentang goreng, salad dan sandwich. Maka dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan dalam menentukan menu serta saiz hidangan setiap apa yang mereka makan. Pemakanan seimbang didefinisikan sebagai pemakanan yang membekalkan pelbagai nutrisi yang mencukupi keperluan tubuh badan manusia. Terdapat 6 nutrisi utama yang perlu diperoleh oleh tubuh untuk kekal sihat, iaitu protein, karbohidrat, vitamin, mineral, serat dan lemak. Islam amat menitik beratkan nutrisi yang terdapat di dalam makanan. Contohnya dapat dilihat melalui apa yang disarankan di dalam Al-Quran dan hadis, iaitu amalan pemakanan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam seperti buah kurma, buah anggur, buah tin, buah delima, madu, halia, susu, keju, cuka, roti, daging kambing dan pelbagai lagi makanan yang dianjurkan untuk dimakan. Realitinya, pemilihan dan pengambilan makanan yang menepati konsep utama pemakanan dalam Islam ini dapat menjamin kesejahteraan dan keselamatan semua manusia yang bersifat global tanpa mengira batasan agama, bangsa dan kedudukan geografi. Malahan, keadaan ini dapat melahirkan masyarakat yang sihat dan produktif. Seterusnya adalah dari segi aspek pengurusan tekanan stres. Seperti mana yang kita ketahui, memang menjadi kebiasaan kepada manusia untuk mengalami stres atau tekanan. Dari perspektif Islam, stres adalah merupakan masalah jiwa yang perlu ditangani. Stres dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap kehidupan manusia. Stres adalah apa jua keadaan atau situasi di mana dapat mengancam atau dianggap mengganggu keadaan diri seseorang dan menyebabkan individu memerlukan keupayaan dan cara untuk menghadapinya. Stres melibatkan perubahan yang mempengaruhi hampir setiap sistem tubuh badan kita sehingga dapat mempengaruhi bagaimana manusia berperasaan dan berkelakuan. Kita akan mendapat gangguan pada mental dan fizikal jika kita mengalami stres yang amat teruk. Perkara ini secara tidak langsung akan mengurangkan kualiti kehidupan manusia. Banyak punca yang boleh menyebabkan berlakunya stres dalam diri manusia. Islam lebih memandang punca berlakunya masalah stres ini adalah kebanyakannya berpunca dari hati yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, faktor dalaman yang melibatkan roh manusia seperti tidak meyakini qada dan qadar Allah, bergantung kepada manusia bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak suka memaafkan orang lain juga menjadi punca berlakunya stres. Terdapat banyak kaedah untuk mengurus tekanan stres. Antara kaedah pengurusan tekanan stres yang digariskan dalam Islam ialah yang pertama, solat. Solat fardu merupakan kewajipan kepada umat Islam untuk melakukannya sebanyak 5 kali sehari pada waktu yang berbeza yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat solat menghasilkan keadaan tenang kepada otak manusia. Keadaan tenang ini dicapai secara maksimum sejurus sebelum seseorang itu bergerak melakukan sujud. Menurut penyelidik,
ketenangan ini dapat dirasai mungkin akibat perlakuan tamakninah. Ini menunjukkan menunaikan solat amat baik untuk mengekalkan tahap kestabilan mental dan emosi seseorang. Dan apabila mental dan emosi stabil, tekanan stres tidak akan berlaku dalam kehidupan manusia. Selain itu, kaedah yang kedua adalah tadabbur Al-Quran. Al-Quran merupakan cahaya, hidayah dan penyembuh bagi segala jenis penyakit yang ada, sama ada hati atau fizikal. Cara untuk mentadabbur Al-Quran adalah dengan memahami, mendalami dan menghayati isi yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan mentadabbur Al-Quran, hati dan jasmani seseorang itu akan menjadi tenang dan tenteram. Akhir sekali, kaedah yang ketiga adalah berzikir. Zikir merupakan terapi stres yang ditujukan kepada orang yang beragama Islam. Jiwa manusia dalam keadaan stres tidak boleh lari dari mengingati Tuhan atau berzikir untuk mendapat ketenangan hati, kerana berzikir adalah salah satu cara untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dengan lidah maupun hati. Orang yang selalu berzikir akan dilindungi oleh para malaikat, mendapat ketenangan dan Allah akan menyebut mereka di hadapan para malaikat di langit. Sekian, terima kasih. Kesihatan diri merupakan harta yang paling berharga, namun ramai yang tidak menyedarinya sehingga ditimpa sesuatu penyakit yang tenat. Ramai juga yang tidak menyedari akan peranan rutin harian dan cara hidup amat mempengaruhi tahap kesihatan diri dan keluarga. Bagi menjamin tahap kesihatan yang sentiasa sempurna, aspek pengurusan kesihatan diri amat penting untuk dipraktikkan oleh kita semua. Pengurusan tahap kesihatan yang dimaksudkan ialah membuat pemeriksaan kesihatan bagi membolehkan kita mengetahui tanda-tanda awal penyakit seperti pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kanser, saringan paras kolesterol, paras glukos darah, indeks jisim badan, ujian kadar lemak dan saringan minda sihat. Hari ini saya akan bincangkan 3 penyakit yang kronik, iaitu tekanan darah, kanser dan juga paras kolesterol. Hipertensi adalah penyakit senyap yang boleh membawa kepada komplikasi dan juga kematian jika tidak dirawat. Di Malaysia, kesihatan dan morbiditi menunjukkan sebanyak 24% untuk penyakit ini. Jantung bertugas sebagai alat mengepam di mana ia menguncup dan berehat. Tekanan darah adalah dalam bacaan contohnya 140/75. Terdapat 6 kategori tekanan darah tinggi, iaitu optima, normal, high normal, hipertensi tekanan darah tinggi peringkat 1, hipertensi tahap 2 dan hipertensi tahap 3. 90% penyebab sebenar hipertensi adalah tidak diketahui, manakala 10% lagi adalah akibat penyebab sekunder, iaitu akibat penyakit tertentu seperti penyakit buah pinggang, penyakit sistem endokrin dan penyakit pembuluh darah. Jika kedua-dua ibu bapa menghidap penyakit hipertensi, 50% kemungkinan anak-anak juga akan mewarisi penyakit hipertensi tersebut. Faktor risiko yang menyebabkan hipertensi adalah cara hidup tidak aktif, umur melebihi 35 tahun, merokok, kegemukan, paras kolesterol tinggi, sejarah keluarga, pengambilan alkohol yang berlebihan serta pengambilan garam yang tinggi. Tanda-tanda dan gejala hipertensi ini adalah seperti penghidap penyakit ini kebanyakannya tidak mengalami sebarang gejala, tetapi kadang-kadang seseorang itu hanya mengalami gejala yang tidak spesifik seperti sakit kepala atau pening kepala. Sakit kepala boleh berlaku dalam kes hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selalunya, ianya berlaku di waktu pagi, bahagian belakang kepala dan rasa berdenyut, tetapi ia bergantung kepada keterukan hipertensi tersebut. Untuk memastikan atau mengesahkan hipertensi ini, sila periksa tekanan darah di klinik berhampiran. Adalah mustahak untuk mengukur tekanan darah secara berkala bagi menentukan sama ada tekanan darah tinggi atau tidak.
90% mengidap hipertensi tidak menunjukkan sebarang gejala, manakala 10% menunjukkan gejala. Penghidap hipertensi ini berisiko tinggi untuk mendapat penyakit jantung. Tekanan darah yang terkawal dapat mengurangkan kedatangan pesakit ke klinik pesakit luar, kemasukan ke hospital dan kematian akibat daripada angin ahma dan penyakit jantung. Kanser merupakan cabaran terbesar dunia perubatan moden masa kini. Kanser merupakan penyebab kematian kedua tertinggi di dunia dan di Malaysia pada tahun 2018. Ia menyumbang pada 9.6 juta kematian di dunia dan 16,000 kematian di Malaysia. Oleh sebab jumlah kematian akibat kanser adalah tinggi, maklumat terkini beban kanser dalam populasi amat diperlukan dalam menentukan trend penyakit tersebut di Malaysia. Wanita dan kesihatan adalah topik yang sering menjadi perbualan dalam kalangan rakyat Malaysia. Berbanding dengan lelaki, tubuh wanita mengalami perubahan yang besar apabila melalui peringkat remaja, dewasa sehingga menjadi seorang ibu dan akhirnya ke usia emas. Statistik menunjukkan bahawa pesakit kanser di Malaysia pada tahun 2013 bagi masyarakat Melayu berjumlah 38.6% dan ianya merupakan peratusan yang agak tinggi selepas masyarakat Cina iaitu 43.2%. Pelbagai jenis kanser yang sering dialami oleh kalangan wanita seperti kanser payudara, serviks, usus besar, rahim dan ovari. Kanser di kalangan kanak-kanak jarang berlaku. Bagi semua kumpulan umur, kanser yang biasa berlaku ialah leukemia, limfoma dan ketubuhan otak. Apabila kanak-kanak meningkat ke alam remaja, peningkatan kes kanser tulang berlaku. Untuk setiap barah, ianya terjadi tempat yang berbeza. Data penyelidikan daripada kanser kanak-kanak kebangsaan Malaysia menunjukkan ketumbuhan yang biasa dihadapi oleh kanak-kanak adalah leukemia, ketumbuhan otak dan saraf tunjang, limfoma, neuroblastoma, gonadal dan tumor germ cell, kanser buah pinggang, sarkoma tisu lembut atau soft tissue sarkomas dan retinoblastoma. Kejadian yang utama di kalangan pediatrik di Malaysia ialah 77.4 juta di kalangan kanak-kanak yang berumur sekitar kurang daripada 15 tahun. Apabila penyakit kanser telah disahkan, adalah mustahak ibu bapa atau penjaga menerima rawatan untuk anak di hospital yang ada pakar onkologi kanak-kanak bagi merawat kanser kanak-kanak tersebut. Kolesterol adalah bahan berlemak yang penting untuk badan berfungsi dengan betul. Kolesterol biasanya dihasilkan di dalam hati, tetapi ia boleh dijumpai dalam pelbagai makanan yang berasaskan haiwan. Ia boleh menjejaskan kesihatan sekiranya seseorang itu mempunyai tahap kolesterol yang tinggi. Kolesterol diangkut ke dalam badan oleh sejenis molekul yang dikenali sebagai lipoprotein. Lipoprotein adalah struktur biokimia yang berisi protein dan lemak yang terikat pada protein yang menyusahkan lemak untuk bergerak melalui air pada bahagian dalam dan di luar sel. Kebanyakan kolesterol diangkut oleh lipoprotein berketumpatan rendah dan lipoprotein ketumpatan tinggi. Kolesterol tinggi adalah penyebab utama beban penyakit dalam negara-negara maju dan negara-negara yang membangun. Kini, ianya menyebabkan 2.6 juta kematian di seluruh dunia. Berdasarkan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti 2015, kadar bilangan warga Malaysia yang menghidap dislipidemia dan berumur 18 tahun dan ke atas adalah 47.7%, iaitu sekitar 9.6 juta. Kolesterol tinggi biasanya tidak mempunyai simptom-simptom, tetapi ia meningkatkan risiko mengalami serangan jantung dan strok. Paras tinggi kolesterol dikaitkan dengan peningkatan risiko arteriosklerosis, iaitu pemendapan plak-plak bahan berlemak di dalam dinding arteri. Arteriosklerosis yang berlaku di dalam jantung akan menyebabkan serangan jantung, manakala arteriosklerosis yang di dalam otak boleh menyebabkan strok. Itu saja, sekian, terima kasih. Kesimpulannya, berdasarkan apa yang dikaji dalam pengurusan diri menurut kaedah Islam, pengurusan diri dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian yang berbeza, antaranya ialah pengurusan kebersihan tubuh, pengurusan makanan yang sihat,
pengurusan tekanan stres dan pengurusan tahap kesihatan. Seperti mana yang kita ketahui, kesihatan diri merupakan harta yang paling berharga, namun ramai yang tidak menyedarinya sehingga ditimpa sesuatu penyakit yang tenat. Bagi menjamin tahap kesihatan yang sempurna, aspek pengurusan kesihatan diri amat penting untuk dipraktikkan oleh kita semua. Jelaslah bahawa pengurusan diri mengikut kaedah Islam adalah penting untuk menjamin kesejahteraan hidup dan kesihatan tubuh badan. Sekian, terima kasih.